Okay, untuk drawing yang hari tu saya ada janji macam mana kalau kita nak buat drawing. Kalau hari tu kita buat plan view, top view, lepas tu baru kita buat side view. So kali ni saya nak reverse kan, kalau kita buat plan view, side view, lepas tu baru kita pergi pada top view. So macam mana? Mula sekali macam hari tu yang saya explain, kita kena ambil, kalau dia tak bagi tahu dia nak dari arah mana, sama ada dari sini atau dari sini, kita akan ambil sisi yang paling besar sebagai plan view yang utama. So kat sini 43. So inilah 43. Okey, 43 duduk kat sini. Lepas tu keseluruhan tinggi objek ni kita ambil dari sini 36. Okey. Selain dari tu, kalau kita tengok dari side belah sini, kita akan nampak dia bentuk lebih kurang macam ni. Okey. So kita kena tahu juga dekat mana center bulatan ni. Center bulatan ni 36 dekat sini keseluruhan ni. Lepas tu ni 26. Kita ambil yang luar, yang dalam ni susah kita nak determine sebab kita tak ada ukuran dia. So 26, kalau kita 26 maksudnya di side 13, lepas tu 13. So dekat sini ke sini pun 13. Alright, so 13. So keseluruhan ni 36, kita nak tolakkan 13. So 36 tolak 13, kita akan dapat 23. So kedudukan dekat sini center ni adalah pada 23 pada titik tengah. Okey. So kita mulakanlah drawing kita. Okey. Hati-hati sebab semalam saya pun dah tersilap. Sebelum ni saya dah tersilap lukis. Sebab tu, so ni saya buat balik. Saya tersilap ambil ukuran 43 jadi 53. So keseluruhan objek jadi salah. Satu lagi, kalau nak mulakan, kalau kita ada title block macam ni, jangan, make sure garisan pertama kita tu jangan bertindih dengan ni lah, dengan title block. So kat sini saya ambil, kat sini 43. So 13, 1, 2, 3, 4, 3. Okey, tu je. 43. Okey. Tu adalah 43. So, next kita nak cari titik tengah. Okey, kejap ni. Okey. Kalau nak senang, okey, make sure sama tinggi. Jangan sebelah pendek atau sebelah panjang, kalau tak susah. Okey, so kita nak cari titik tengah. Right. So bahagi lebih dari separuh. Kita buka lebih dari separuh. Okey, tu dia titik tengah dia. So kita tandakan titik tengah. Kita nak titik tengah sahaja, kita tak nak keseluruhan garisan. Okey, titik tengah dekat situ. Sini titik tengah. So sekarang kita akan buka kita punya kompas ni sebanyak 23. Yang kita ukur tadi 23 tu, kita buka 23. Okey, ni 23, sekarang ni 23. Tandakan kat atas tu. Okey. Lepas tu ambil titik tengah ni, unjurkan ke sini. Okey. So ni adalah kita punya pusat bulatan. Okey, video ni mungkin laju sikit banding dengan kalau kat kelas tu, tapi kalau laju sangat boleh slow, bukan slow kan, boleh reverse lah sebab ni YouTube. So sekarang saya nak buat bulatan yang 26. Okey, saya nak buat bulatan yang ni 26. Lepas tu saya akan buat terus yang 20. Okey.
sorry, kalau ni kita nak buka radius, so bukan 26, kita akan buka sebanyak 13. So kita akan, untuk circle 26 kita akan ukur 13. So ni 13. Okay, next adalah yang 20. So kita akan buka sebanyak 10. Okay, so ni 10. Titik center yang sama 10. Okay, lukisan saya ni mungkin agak kotor sikit sebab ada bertindih. Okay, next adalah kita nak buat yang ni. So yang ni kita akan gunakan method tangent bulatan ke titik. Kita nak tahu kat mana crossing bulatan ni, crossing tangent pada bulatan ni. So kita akan tarik. Okay, so untuk buat tangent bulatan ke titik, kita kena sambungkan center point ke hujung bulatan, ke hujung garisan. Okay, macam tu. Sambung dulu. Lepas tu kita kena bisectkan garisan ni. Bisect maksudnya bahagi dua. So kita cari mana dia punya midpoint dia. Okay. Okay, midpoint garisan ni adalah duduk dekat sini. Dari sini okay. So tak perlu garis panjang, nanti kelam kabut drawing ni. So kita garis sikit je. Okay, tanda sahaja. So ni adalah midpoint untuk garisan ni. Next, bila dah ada midpoint, kita akan buka kompas kita sebanyak yang midpoint ni. Okay, kita buka sebanyak tu. Okay, kita buka banyak tu. Tapi bukan buat bulatan dekat sini. Kita kena pusing kita punya ni, letak kat garisan tengah ni. Lepas tu tarik. Tak perlu tarik penuh pun tak apa, untuk elakkan garis lukisan jadi banyak sangat kotor. So kita tanda kat sini je. Sebab yang kita nak hanya point, bukan kita nak garisan tu, kita nak point dia sahaja. So ni adalah point dia. So bila dah ada point, kita boleh dah buat garisan sebenar dia, daripada hujung garisan ke sini. Okay. Okay. Next adalah kita unjurkan crossing kita ni dekat sini ke sebelah dia. Okay, situ. So kita sambungkan je. Okay, so dah siap. Untuk objek plan view dah siap. Okay, next adalah kita nak unjurkan ke sebelah dia. So untuk unjuran ke sini, kita akan transferkan beberapa point. Ni point pertama, kedua dekat bawah ni, crossing 3 dan titik atas kali 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Nanti lepas ni kita akan transferkan juga dia punya center bulatan ni dan juga hidden line. Tapi yang tu kemudian. Kita siapkan dulu objek ni. Okay, so untuk transferkan, untuk unjur, bukan transfer, unjurkan garisan ni, letak macam tu. So titik ni tarik je, tak perlu tarik penuh, tak apa, tarik sikit macam tu. Okay, next adalah dekat sini, bawah ni. Okay, lepas tu titik yang ni dan titik top.
Okay, so ni dah adalah bayang-bayang rupa objek ni. So sekarang ni daripada objek ni kita boleh tahu yang rupa bentuk dia lebih kurang, kita akan nampak lebih kurang macam ni. So dekat sini ada 22, lebar ni 22, tinggi objek masih lagi 36, ni 36. Lepas tu dari sini untuk part yang paling panjang ni 29, dan dekat sini ni kita akan tolakkan 29 dengan 22. So kita akan dapat 7 kat sini. Yang ujuran yang panjang ni adalah 7. So dari sini yang paling tinggi kita tak perlu ukur, sebabnya kita dah tahu garisan, dua garisan yang ni dengan yang ni. So ni dua ni. So tu ni adalah objek kita. So kita boleh gariskan je. Okay, tarik je. So once kita dah tarik objek kita dekat sini, maksudnya kita dah mulakan objek kita dari sini, dari garisan ni. Inilah objek kita. So lebar dia ni, ataupun kita boleh buat dekat depan ni, tapi saya buat ikut belakang. So kat sini ni dah ada 2. So saya nak lagi 2 cm. So 22 kat sini. So dari sini ukuran 22 tu dari sini. Okay, okay. So ni 22. Next adalah yang ni. Okay, so ni adalah ketinggian dia tu. Untuk 7 tu, ni ketinggian dia. So saya gariskan je daripada hujung garisan 22 yang tadi tu, tarik je sampai sini. Okay, next dari sini adalah kita kena naikkan sebanyak 7 mm. So lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, situ 7. So sekarang ni dari sini akan naik terus je sampai ke atas, sampai garisan ni 36. Okay, lepas tu kita sambungkan je. Okay, so untuk objek ni sebenarnya kita akan nampak yang ni, bahagian ni kita nampak yang diselisih ni sampai dekat point ni. So dari bawah sampai ke atas ni kita nampak lagi point yang ni dekat lekuk dia ni. So disebabkan tu kita kena unjurkan yang ni pula, kita kena unjurkan point yang ketiga ni sampai sini. So sebenarnya dari sini kita extendkan lagi sampai point sini. Okay, tu dia. Okay, untuk hidden line kita kena unjurkan point yang bulatan belah dalam ni ke sini. Garisan dia putus-putus. Okay, garisan putus-putus. So belah atas pun putus-putus. Okay, sebab apa? Sebab bulatan kat dalam ni dia, lubang dia tu true sampai ke dalam. So inilah dia. Next adalah kita kena transferkan juga titik center line. So center line panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Okay, so ni adalah center line. Okay, next kita kena tentukan
garisan 45 kita ni kat mana. So untuk buat garisan 45, kita gunakan square. Inilah square-nya, square yang besar ni. So kita kena tentukan yang ni, objek ni. Bila kita nak unjuk, make sure dia duduk dalam kawasan lah. Dia garisan ni tak boleh duduk kat sini, nanti tak cross dengan objek. So make sure keseluruhan garisan tu cross dengan objek kita. Okay, so inilah dia. Saya akan ambil kat sini. Kita buat 45 degree. Okay, so kita akan mula unju titik. Okay, so kalau nak naik ke atas, kita akan ada 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Ada 4 sahaja, tapi untuk memudahkan kerja, saya akan ambil sekali yang tengah ni sebagai center point. So kita naikkan je lah. Okay, 1, 2, okay, ni silap sikit ni. Tak payah tarik dari bawah, tak apa, tapi dah buat, biarlah. Sengit sikit, so padam balik. Okay, so ni 5 garisan tu. Next adalah yang ni pula. So kita akan ada 1, 2, 3 garisan saja. Tu unjuk sampai garisan 45 tu. Kalau cross pun tak apa sebenarnya, tak salah pun, kalau nak bagi mudah. Okay, so next adalah dari sini kita akan tarik ke sana. Okay, so inilah dia crossing tu. Oh sorry, patutnya sini ada sikit extend. Okay, so sebenarnya bila last objek ni, kita dah tak perlu ukur dah. So dari atas, kalau dari sini kita tahu, kita boleh imagine yang bentuk dia adalah lebar dia 43. Okay, lebar dia kita ambil yang bawah ni 43. Lepas tu dia punya depth, kedalaman ni kita akan ambil 29. So 29 duduk kat mana? Yang ni, hujung dengan hujung. So hujung dengan hujung ni dia punya depth. Lepas tu untuk part yang 29, lepas tu kita akan nampak juga part ni. Okay, sebab part ni dia duduk kat bawah, dia lagi lebar. Sebab ni 43 kat sini, tapi dekat atas ni hanya 29. Atas tu dia lagi kecil berbanding dengan bawah. So automatik kita akan nampak yang lebar kat bawah tu. So dari situ objek ni akan nampak lebih kurang macam gini lah. So dekat mana benda-benda tu? Sini sebenarnya ni.
dah ada dah kat sini. Sebabnya ni dua bahagian ni adalah yang kat sini, dan ni adalah ketebalan dia. Ni ketebalan dia ni. Ni tebal. So kita cuma perlu terangkan crossing kita semua ni supaya dia jadi objek. Okey, sini. Ni. Yang ni dah tak perlu ukur, dah tak perlu apa dah. Kita pun tahu line mana je. Okay, sebenarnya kalau kita labelkan titik-titik ni sebagai nombor, kita boleh transferkan mana titik yang akan bersilang, bertindih sebenarnya. So ni kalau satu, sini satu, sini satu. Kalau sini dua, ni semua adalah dua. Lepas tu bila kita unjuk ke atas, kita akan tahu titik tu dia akan cross dengan yang mana. Tapi kalau drawing simple tak perlulah sampai tahap nak buat nombor-nombor, sistem nombor tu. Sebab tu akan agak makan masa, tapi cara sebenar dia macam tu lah. Next adalah, ni dah jadi objek dah. Kita akan transferkan yang kat dalam. Hidden line ni. Ni hidden line. Okay, sini pun hidden line. Okay, lepas tu center line. Center line tadi tak terang, saya tak dah ada dah kat sini. Ni center dia ni. So panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Okay, itu center. Okay, so dah siap. So ni cara kalau buat dua plan dengan side, lepas tu pindah ke top. Okay, so kita akan sambung drawing kita dengan drawing yang ni pula. Hari tu saya cakap saya nak buat drawing yang ni, tapi mungkin ada saya salah sebut sikit masa apa drawing yang sebelum ni. Okay, so kalau drawing ni kita akan guna pandangan biasa tu. So kita akan tengok dari sini, pandangan front. Kalau mungkin sebelum ni saya tersebut yang ni sebagai plan, saya tertukar. So yang ni adalah front view dia. Kita akan gunakan view dari sini. Lepas tu view dari side, dari tepi kita akan guna yang ni. Ni side. Okay, side. So top view dari atas lah. So yang ni sebenarnya adalah plan view. Saya tertukar, tersalah sebut. So untuk front view apa drawing ni juga ada dalam nota awak tu, sebenarnya dah ada jawapan dia, cuma ni untuk cara lukis lah. So untuk front view kita akan nampak side ni, hari tu kita dah cover kat kelas kan, yang ni, lepas tu yang ni. Okay, dan keseluruhan bahagian yang ni. Okay, keseluruhan ni pun kita akan nampak, dan kita akan sisi dari tepi lah, dari apa dia akan sengit sikit. Lepas tu dia akan ada yang ni pun sebenarnya nampak ni, untuk certain degree dia. So nanti kita so kita akan mulakan dengan yang paling panjang. So kalau yang ni yang paling panjang adalah 59. So 59 dulu lah. Sama macam sebelum ni, make sure yang paling panjang tu duduk atas dari kita punya ni lah, title block. Okay, so ni 59. So 1 2 3 4 5 dan 9. Okay, 59. Hari tu saya ada tersilap sikit lukis, sebab tu saya kena lukis balik hari tu. So kali ni saya nak ukur, make sure betul lah. Okay, 59.
Alright, so tu 59. Okay, so dari sini tengok pada drawing, kita akan naik dulu. Saya nak buat bahagian ni dulu, 13. So 13 11, 12, 13. Okay, tu 13. Okay, lepas tu panjang dia ni 32. Ataupun kalau nak teruskan sampai ke atas kat sini pun boleh. So ketinggian yang ni sebenarnya adalah 28, tapi kita buat yang ni dulu lah, sebab nanti kita sambung je. 28 tolak 13, so nanti kita akan lukis 15 kat sini. Okay, so 32. Satu, dua, tiga, dan dua sikit. Okay, 32. 32, so sambung je lah titik ni dengan titik ni, hujung ke hujung. Okay, ni bahagian ni. So kita akan lukis yang atas ni, 15 pula. So 15. Mana pula susah pakai yang ni. Tak ada pula. Okay, lah. Okay, tu 15. So yang ni dia ada bagi tinggi tak? Point ni dengan point ni tak ada, dia tak bagi tinggi. So maknanya point ni adalah sama, kedudukan dia sama. Sebab sini 19, sini 22. Yang belakang ni akan ada lebih sikit daripada yang belah depan. So kita buat yang 19. Kita buat yang 19 dulu. Kita settlekan bahagian ni dulu, bahagian kat sini. Cuma yang ni 36, yang ni 32, yang ni 36. So kena extend sikit. Ni tadi 32, yang ni 36. So kena extend lebih kurang 4mm. Okay, situ 4mm. Lepas tu ambil yang 19. Okay, tu 19. So 19 dengan 36. Okay, ni yang ni 19, 36. Tinggi dah ada 15. Ni dah ada belakang ni. Untuk yang garisan yang ni, kita tak boleh sambung direct dari sini, tak boleh buat dari sini. Kita kena buat 22. So dekat sini kita tadi 19, so 22. Sambung sikit lagi. Okay, 22 kat situ. Okay, dari sini. Lepas tu dia akan pergi ke point 13 dari 59 ni. 59 ni kita lukis 113. Tu kita sambung kat situ. 59, okay, 13.
Okey, tu 13. Lepas tu kita sini ke sini je lah. Okey, so kita sambungkan je. Okey, so ni pandangan dia untuk dari sisi tu. Okay, next kita akan project pula titik-titik ni ke atas. Kalau tengok dalam nota dia buat atas dulu. So tapi tak apalah, sama je. Nota buat dari atas lepas tu turun ke bawah. So ni kalau buat terbalik macam ni lah. Bukan terbalik, buat line dari nota tu macam ni lah. So titik yang kat tepi ni, titik tepi ni kita ada satu. So kita tarik ke atas. Okay. Lepas tu titik mana lagi? Kita tarik dulu titik tepi ni. Okay. Okay. Lepas tu titik ni dah, dua ni dah. Okay. Ni titik yang ni. Okay, yang ni naikkan ke atas. Lepas tu titik yang ni naik ke atas. Okay, yang ni naik ke atas juga. Dan yang ni. Okay, so ada banyak benda ni. Okay, kita tengok drawing. Kalau nak senang kita imagine kan guna drawing. So kalau pandangan dari atas, okay, kita akan nampak bahagian mana? So kita akan nampak bahagian ni. Bahagian ni pun nampak dari atas. Lepas tu bahagian ni semua ni. Ini semua pun nampak. So macam mana paling senang adalah kita buat dulu yang paling lebar lah, daripada titik ni sampai ke sini. Okay, so titik yang paling lebar tu kita decide lah dia nak duduk kat mana. So lebih kurang kalau nak memudahkan duduk macam tengah-tengah, dekat-dekat tengah macam tu lah. Okay, so kat sini saya ambil kat sini. So ni lebar dia. Okay. Okay, ni untuk bahagian tepi ni. Semua bahagian tepi ni kita dah dapat dah bahagian tepi ni. Okay. Lepas tu ketebalan dia ni. Ketebalan dia ni lebih kurang 35. So dari titik yang kat sini, paling senang kita nak buat, kita buat dua-dua side. Sebab dia tak ada macam kembang macam tu, tak ada. Sebab objek ni dia still petak. So kita ambil je 35. Tebal dia ni 35. So dari sini 35, mula dari sini lah. Okay, 35 akan duduk kat sini. Okay, so ni dia 35. Okay, tu adalah 35. Lepas tu kita buat je, sambung je petak ni. Okay, so dari atas kita akan 32 ni, point ni ke sini, kita akan nampak beza dia ni, 32 dengan 36. Jangan saya ingat, tebal dia ni adalah 17. Okay, so kat mana 17 kita tu? Kita tarik, kita cari 17 kita tu. Okay, 15, 16,
16, 17. Okay, kat sini. 17. Okay, sini 17 kita. 32 dengan 36. 32 tu kat sini, garisan ni. 36 adalah garis 36 pula adalah garisan yang ni. Okay. So 32 akan sengit macam ni. Ni, kenapa sengit macam ni? Sebab ni 32, 36 ni, dia duduk macam ni. So kita tarik dulu ke 17, 36. So ni 17, 36 akan duduk kat sini. Ya, sini. Ni 36. So okay, tu 36. Lepas tu tarik ke 32. Sengit. Okay, macam tu je. Okay, lepas tu benda yang sama. Sebab ni 17.35, so maksudnya yang balance yang ada ni memang dah 18 lah kat sini. Cumanya kita nak kena 22 dengan 19 ni. Maknanya duduk kat sini ke sini. Macam tu je. So yang balance ni adalah yang ni lah. Okay, so tu objek dah. Untuk pandangan dari atas, macam ni je lah objeknya. Okay, untuk garisan 45, so tengoklah lebih kurang objek kita kalau dekat sini. Tarik sampai ke sini, dia duduk lebih kurang area ni. Sampailah ke area sini lebih kurang. So bawah dah ada, so boleh lah garisan ni. Okay, so kita akan pindahkan beberapa garisan. Sebenarnya tak banyak sangat pun ni. Okay, so untuk mula-mula, untuk pandangan tepi ni, ni lebar dia. Lebar dia adalah 35. Okay, bukan 59 lah, sebab 35. So 35 ni kita akan dapat dari atas. Okay, so kita transfer dulu. Okay, kat sini 1, 2. Yang ni 1, 2. Okay, 3. Okay, 3 garisan saja dari sini. 1, 1, 2, 3. Sebab sini dah 3 titik, sini pun ada 1, 2, 3 titik dan 1, 2, 3, 3 titik. Okay, lepas tu dekat bawah ni pula kita akan tarik sini. So untuk bahagian bawah ni kita boleh terus terangkan je. Okay, sebab ni adalah objek kita. Transfer titik bawah ni, lepas tu titik tengah, dan kita limit dulu titik atas sekali.
Okay, titik ni 13 dengan ni sepatutnya sama tinggi, tapi macam drawing saya ni ada lari sikit, dia macam tak sama tinggi. So tapi tak apalah, kita ambil yang bawah ni, anggap dia sama tinggi lah. Okay, so yang mana cross yang mana ni? So untuk point ni dia naik ke atas ni, lepas tu ni cross ke sini dan turun ke sini. So point yang ni adalah duduk kat tengah ni. Okay, duduk kat sini sebenarnya, crossing ni. So apa yang kita nampak dekat sini, kalau kita tengok dari sini, yang kita nampak lah bahagian ni. So ni lah titik dia tu, titik ni. So dia duduk kat sini. Okay, so lagi satu, kalau dari tepi kita akan nampak benda ni tegak ni. Kita akan nampak dia tegak sahaja. Samalah dengan bawah ni akan ada crossing ni. Crossing ni duduk dekat 13. So kalau 13 sebenarnya point dia sama dengan point ni. Point dekat sini. Ni kita dah tarik ke sini. Semua titik ni kita dah tarik ke sini. Tapi crossing belah sini, dia duduk kat tengah ni. Sorry, crossing ni dia duduk dari ni nampak penuh. Kita akan nampak 35 dengan 13. So 35, 13 dia cross. So dekat sini sebenarnya dia garis terus. Tak payah ukur. Okay, ni 35 dan 13. So ni akan naik. Lepas tu keseluruhan objek kat sini yang rata ni sebenarnya kita nampak dari sini, nampak dia straight je lah. So that's why dia akan lukis macam ni. Okay, crossing ni cross dengan yang ni. Lepas tu lebar dia, keseluruhan dia ni, lebar dia ni lebar dia. So ni bahagian ni ke sini adalah lebar dia. Okay, lepas tu ada satu lagi ketinggian dia ni dan juga kawasan ni. Sebab apa? Yang ni, yang bahagian ni. So kita gariskan je macam ni. Okay, so inilah kenapa bahagian ni duduk kat sini. Sebab dia cross dengan yang ni. Ni bahagian dia ni. Dia cross dua ni. Dan yang bawah ni, lebar ni, dia cross dengan yang ni. Lebar yang bawah ni. Okay, kalau kita tengok dari sini pun kita sebenarnya kalau nak senang kita boleh lakar lah. So beginilah. Ni kita nampak ni. So kita lukis dulu yang persegi tiga ni dulu. Lepas tu kita akan nampak 28 tinggi ni adalah 28. Dekat 13 ni kat sini. 28 ni tinggi keseluruhan ni. Lepas tu lebar ni kan dia potong kat sini ni. So lebar dia ni adalah 18 ni lah. So 18 kat situ. Tinggi kita akan ambil yang ni 15. Lepas tu ni kita, kalau dari pandangan sini kita akan nampak dia straight je. Sebab dia tak nampak sangat ni. Tapi kita straight tapi kita akan nampak yang ni. So lebar dia tu tetap 17. Kita takkan nampak dia punya sengit ni berapa. Sebab kalau sini 17, sini sebenarnya ukuran dia lain. Tapi sebab kita tengok macam ni, kita akan nampak yang 17. So 17 kat sini. That's why objek dia jadi macam ni. Yang kita nampak tu lah bahagian ni. Nampak yang straight ni. Kita ambil 17 ni. Bukan kita nampak yang sengit ni. Okay, so ni adalah untuk drawing
yang ni. Okay, untuk drawing yang ni, sebenarnya dia dah bagi nangan front dengan top dia. So dia nak kita lukis pandangan dari sini. Okay, so kalau dari segi apa yang kita akan nampak adalah lebar dia tu. Ni lebar dia ni, bukan lebar lah, kita akan nampak diameter dia berapa. So diameter. Okay, lepas tu akan nampak curve ni. Sebenarnya kita akan nampak macam ni. Lepas tu tinggi objek ni berapa. Macam tu. Cuma untuk kita lukis curve yang ni, kita kena projectkan titik ni. Kita kena project beberapa titik. Bila jumpa curve, kita akan transfer turun ke bawah. So untuk yang ni, kita buatlah paksi dia tu. Okay, kita buat dulu paksi dia tu. Okay, macam tu. Okay, so duduk kat sini. Lepas tu garis lah satu. Di tengah lah ni. Okay. Lepas tu kita perlukan yang 45. Cuma 45 ni kena budget lah sikit. Tak nak bagi dia terkeluar daripada drawing ni. So okay, so ni 45 degree kita. Okay, so dari sini kita akan projectkan garisan ni. Mula yang paling senang dulu lah, kita ambil bawah dulu. Okay, ni dan atas. Okay, 2. Lepas tu macam sengit ni. Okay, so ni sebenarnya objek tu. Ni dah bentuk objek dah ni, segi 4. Cuma kita nak curve dia ni, kita nak lukis curve dia ni. So sebab kita nak lukis, bila kita nak lukis curve ni, point paling tepi dekat sini, tadi kita ambil point hujung tu. So
Sekarang ni dekat sini. Sekejap, mana dia punya ni. Ni tarik sini. Okey, katalah kita ambil 1 2 3 4 5. Kalau nak ambil lagi banyak titik lagi accurate lah sebenarnya. Tapi kalau kata nak buat 5 titik ni je. So 5 titik ni kita tarik naik ke atas, lepas tu tarik ke tepi, turun ke sini dan kita akan cross. So sebenarnya titik ni kita dah ada. Titik ni kita tarik ke sini, dia jumpa kat sini lah. Okay. Lepas tu naik ke atas. So ni titik pertama kita. Untuk titik kedua, okay, susah pula pakai yang panjang ni. Okay. So ni titik yang kedua, tarik macam ni. Okay, ni dah cross. Okay, 1. Lepas tu yang ni tarik dalam objek lah, senang. Okay, situ. Lepas tu yang atas ni, okay, cross dia kat sini. Okay, ni yang last. So sama macam tadi juga, kita akan buat dia punya lah garisan tu. Lepas tu bagi je. Okay, next adalah 45 darjah. Okay, lebih kurang kat sini. Okay, so untuk yang ni pun sama. Kita nak pandangan sisi. So kalau kita tengok dari sini lebih kurang macam ni, ada curve bawah ni. Sekejap, dia keseluruhan ada curve kan. Tapi kita akan nampak petak belah sini. Petak lebar dia ni lah, lebar yang ni. Lebar dia berapa kat sini. Lebar dari bahagian atas. So maksudnya kita akan pakai lebar yang ni. Ni lebar dia. Dan dia punya tinggi adalah yang ni. Tinggi, puncak paling tinggi ni. Dan dia akan turun sampai sini. Sini. Okay, so kita akan nampak petak macam ni. Rendah kat sini.
curve. Seperti gini. Gitu. Tu pandangan dia. So yang kita nak project adalah yang curve ni. Curve ni berapa? Cuma saya confuse yang bawah ni. Sebab kalau dari pandangan atas dia nampak sama. Tak apalah, kita buat dulu. Cuba tengok ni. Alamak, silap. Sekejap, sini. Okay. So kalau pandangan tepi, pandangan dari sini kita nampak macam ni. Tapi yang ni nampak macam melengkung. So kalau tengok dari tepi, tak nampak dah melengkung dia tu. Dia tak nampak melengkung. Kalau tengok dari sini, dia tak nampak melengkung. Dia akan nampak macam straight je. So betul tu, ni kat sini. So puncak paling tinggi duduk kat sini. Dan paling ni, bahagian lekuk dia ni duduk kat sini. So dia akan jadi curve. Okay, so untuk point paling tepi kita dah ada. Ni satu. Project ke sini, memang kat sini lah kedudukan dia tu. Dan yang paling rendah ni dah turun ke sini. So dekat sini. So kat sini kita bagi 1 2. Yang ni nak bagi banyak sikit lah kot. 3 4. Kalau nak buat 5, buatlah 1 kat sini kot. Ya, kena bahagi lebih kurang sama rata. 1 2 3 4. Okay. So 4 titik ni okay, yang ni duduk kat sini. Lepas tu mana tadi? Dia duduk dekat je. Okay, ni crossing dia ni. Okay, kat situ. Lepas tu yang seterusnya dekat sini. Okay. Kalau kita project point ni, dia akan cross pada 2 garisan sebenarnya. Sini, sini satu, sini satu. Tapi sebab point ni, bila kita tarik ke sini, dia akan cross kat sini juga. Dia akan cross pada satu titik yang sama. So dia akan turun
bila dah macam ni, tarik ke sini, dia akan cross kat sini juga. Semua titik ni akan cross kat tepi ni. So betul lah tu, dia segaris. So tak perlulah kita hanya project pada garisan ni saja. Okay. Lupa bawah yang tak ini. Kita ambil satu lagi lah, extra point dekat sini. Okay, dan point last sekali dia akan duduk kat sini. So bila dah ada ni, sama macam tadi, pakai French curve ataupun macam saya pakai freehand dia. Okay, so ni lah objek dia, dan kita boleh tebalkan lah garisan ni. Saya tak tahu tadi kenapa video saya terstop awal, ada tertekan button ke apa, tapi ni lah, bila dah sama-sama semua titik tu, ni lah dia.